Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Husin. Saya daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang konsep yang bertajuk penggunaan pembelajaran berasaskan permainan digital dalam mata pelajaran sejarah untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okay. Mata pelajaran sejarah di Malaysia merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam sistem pendidikan. Jika kita lihat pada tahun 2014, mata pelajaran sejarah mula diperkenalkan di sekolah rendah bermula dengan murid tahun 4. Mata pelajaran sejarah bertujuan untuk meningkatkan penghayatan dan pengetahuan sejarah bagi menjadi warga negara Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025, anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Maka, ia telah memberikan satu anjakan paradigma kepada teknik baru dalam pedagogi guru. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan bukan tertumpu kepada mata pelajaran komputer sahaja, tetapi ia melibatkan semua mata pelajaran termasuklah sejarah. Menurut Kumaraman et al. 2019, teknologi merupakan sebagai kombinasi alat dan sumber teknologi yang digunakan untuk memanipulasi dan menyebar maklumat dan menyokong proses pembelajaran di abad ke-21. Sistem pendidikan berkembang pesat selaras dengan era globalisasi yang menuntut transformasi dan inovasi dalam pendidikan. Proses pelaksanaan transformasi pendidikan memerlukan pendekatan dan strategi baru agar setiap murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran pembelajaran. Objektif yang ingin dicapai dalam kajian literatur ini adalah meneroka pembelajaran berasaskan permainan digital dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam mata pelajaran sejarah. Okey, terdapat pelbagai cabaran pendidikan sejarah di sekolah rendah. Okey, yang pertama sekali adalah guru-guru sejarah di sekolah rendah menghadapi masalah kekurangan peralatan ICT, kemudahan ICT, perincian dan modul berteraskan kebat menyebabkan kesukaran daya pemikiran aras tinggi dilaksanakan. Guru lebih seronok menggunakan buku teks semasa PDPC dijalankan. Pergantungan guru terhadap buku teks serta pendekatan konvensional yang masih diamalkan oleh guru dalam PDPC menyebabkan amalan kebat sukar diterapkan dalam diri murid. Pembelajaran sebegini menyebabkan murid berasa bosan di dalam kelas. Okay, yang kedua, guru kurang bersedia untuk menerapkan kebat dalam pendidikan sejarah. Kajian yang telah dijalankan oleh Howard 2018, seramai 143 orang guru menunjukkan bahawa tahap kesediaan mereka dalam melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran adalah sederhana. Seterusnya, kurang kesediaan dan pengetahuan isi kandungan kurikulum guru dalam melaksanakan PDPC. Menurut Anwar dan Nelson 2015, keberkesanan mata pelajaran sejarah adalah bergantung kepada perancangan dan kualiti guru sejarah semasa proses PDPC dijalankan. Guru sejarah perlu menguasai pengetahuan kandungan sejarah agar mereka dapat menerapkan nilai, kemahiran dan pengetahuan sejarah yang lengkap. Namun begitu, pada hari ini sebilangan besar guru pendidikan sejarah tidak mengetahui pengetahuan isi kandungan sejarah yang sepatutnya dimiliki oleh guru untuk menyampaikan segala maklumat kepada murid. Hal ini kerana di sekolah rendah, guru-guru yang mengajar mata pelajaran sejarah adalah guru bukan option. Seterusnya adalah kos yang tinggi untuk mencari maklumat, sumber, terutamanya sumber primer dan kekangan masa kerana guru dibebani pelbagai tugas. Seterusnya,
Guru-guru juga menganggap kemahiran pemikiran sejarah sukar dan susah untuk dikuasai oleh murid kerana kemahiran ini merupakan kemahiran tahap tinggi dan murid sukar untuk mentafsir. Kajian yang dijalankan oleh Zarina menunjukkan guru sejarah masih kurang merancang aktiviti dan tiada kepelbagaian bahan berkaitan KPS semasa pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Seterusnya adalah latihan dan kerja sekolah. Sering mendapat rungutan dari ibu bapa serta guru yang menjadikan cabaran pendidikan sejarah di sekolah rendah. Hal ini kerana ramai ibu bapa yang merungut apabila guru-guru memberikan kerja berkaitan mata pelajaran sejarah kepada murid-murid. Dan ada juga guru merungut bahawa murid mereka tidak menyelesaikan tugasan ataupun kerja rumah yang diberikan. Okey, seterusnya adalah guru sejarah seringkali tidak dapat menghabiskan silibus mata pelajaran sejarah. Hal ini kerana waktu PDPC sejarah di sekolah rendah hanyalah 1 jam sahaja dalam seminggu. Guru perlu mengajar, membimbing dan memberikan latihan dalam masa yang sama. Di samping itu, aktiviti sekolah banyak menggunakan waktu PDPC menyebabkan guru tidak dapat menghabiskan silibus. Berdasarkan permasalahan yang berlaku, jelaslah bahawa pendekatan yang lebih kreatif, inovatif dan komprehensif perlu dibangunkan. Oleh itu, kajian literatur ini adalah untuk meneroka teknik pembelajaran berasaskan permainan digital yang boleh digunakan dan diadaptasikan pada bila-bila masa. Teknik ini juga yang berteraskan dua komponen utama iaitu literasi teknologi maklumat dan komunikasi dan pemikiran kreatif yang perlu disesuaikan kepada tahap murid serta kandungan kurikulum mata pelajaran sejarah. Okey, selanjutnya kita tengok dapatan sorotan literatur. Okey, yang pertama, kemahiran kritis dalam pembelajaran berasaskan permainan digital. Menurut Som dan Dahlan 1999, menjelaskan pemikiran kritis ialah kecakapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasahaban atau kewajaran dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Menurut Kementerian Pengajian Tinggi 2006, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah merupakan kemahiran yang melibatkan secara kritis, kreatif, inovatif, analitis serta kebolehan mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan kepada masalah baru dan berlainan. Guru perlulah mempunyai pengetahuan isi kandungan pembelajaran kerana guru akan menjadi pemudah cara kepada murid supaya aktiviti yang dijalankan lebih menarik. Okay, seterusnya, literasi maklumat dan komunikasi. UNESCO 2012 memandang literasi teknologi maklumat sebagai sesuatu yang penting untuk digunakan dalam bidang pendidikan kerana keupayaannya dapat meningkatkan kualiti pendidikan setiap negara. Menurut Aminah dan Haslinda 2019, murid yang mempunyai kemahiran literasi teknologi maklumat yang tinggi dapat mengakses maklumat yang lebih berbanding pembelajaran di dalam kelas. Murid pada era globalisasi ini, mereka lebih suka meneroka bermain sambil belajar. Maka pembelajaran berasaskan permainan digital atau gamifikasi sering dan seiring digunakan dalam pembelajaran abad ke-21. Kedua-dua ini mempunyai pendekatan yang sama dalam menerapkan budaya inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran agar menjadi proses PDP itu lebih interaktif serta dapat meningkatkan kualiti pengajaran dalam sistem pendidikan. Okey, seterusnya adalah pembelajaran berasaskan permainan digital. Fariza dan Rohaila 2017, permainan digital merupakan pelengkap kepada kaedah pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan. Harun dan Maimun 2016, pembelajaran digital dalam pembelajaran dapat membantu dalam memperkayakan pengalaman pembelajaran. Di Marcos et al. 2016 membuktikan bahawa kaedah permainan digital mampu memberi kesan positif ke atas prestasi akademik murid.
Hamizul dan Nick Rahimi 2015 pula menyebut bahawa permainan secara atas talian adalah pendekatan yang dapat meningkatkan kebolehan murid dalam penguasaan bahasa. Saipul 2019 menyatakan bahawa implementasi permainan digital dalam pendidikan mempengaruhi peningkatan bilangan murid yang menerima grade tertinggi serta penurunan perbezaan antara grade murid terendah dan tertinggi. Saipul et al. 2019 yang mana pembelajaran dan pengajaran yang menggunakan permainan digital dalam PDP dapat meningkatkan motivasi dan penlibatan murid serta menggalakkan tingkah laku yang aktif dalam diri murid-murid. Dapatan seterusnya kita lihat kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Elemen KEBAT merupakan salah satu aspek untuk membuat penilaian bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mencipta idea. KEBAT berlaku apabila seseorang individu mendapat maklumat baharu, menyimpan dan memberi, menyusun dan mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada serta memanjangkan maklumat agar dapat menyelesaikan masalah dalam PDPC. Guru juga boleh menggunakan permainan digital yang pelbagai dengan memberikan soalan-soalan yang bersesuaian mengikut tahap murid. Teknik penyoalan menurut Zamri dan Razah 2019 ini bertujuan menilai pengetahuan sedia ada, menimbulkan minat murid untuk belajar, membina pemahaman yang mendalam, memantapkan pembelajaran dan merangsang pemikiran kritis. Okay. Seterusnya adalah kita lihat perbincangan pembelajaran berasaskan permainan digital dalam mata pelajaran sejarah. Menurut Hairul dan Azli 2016, perkembangan dan peledakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT semakin pesat pada masa ini menyebabkan sistem pendidikan negara kita perlu maju ke hadapan. Pendekatan permainan digital dalam pendidikan pada hari ini memberi cabaran baru kepada guru-guru untuk pelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Diana dan Safwan 2021, murid yang belajar melalui aktiviti penemuan lebih aktif berbanding murid yang belajar kaedah tradisional yang berpusatkan guru. Celik 2018, pembelajaran berasaskan aktiviti permainan digital dapat meningkatkan pencapaian akademik murid berbanding dengan pendidikan tradisional dalam pengajaran. Teknologi ICT iaitu permainan digital perlu diaplikasikan bersama pedagogi pembelajaran yang bersesuaian dalam menjana murid untuk mempunyai kemahiran berfikiran aras tinggi. Murid pada masa kini merupakan golongan yang celik IT. Maka dengan adanya permainan digital, murid dapat menyediakan diri mereka untuk bermain sambil belajar dalam menyelesaikan tugasan. Menurut Nadrah dan Azwan Nafzah 2017, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat murid dalam mempelajari sejarah. Tang Kui dan Kiong 2020, pembelajaran berasaskan permainan digital berupaya menyediakan persekitaran pembelajaran yang efektif di mana murid dapat mengembangkan kemahiran dan pengetahuan asas dalam bidang-bidang tertentu selaras dengan perkembangan era teknologi digital. Pembelajaran berasaskan permainan digital sangat berkesan bukan sahaja membantu murid dalam mempelajari sejarah tetapi meningkatkan kemahiran berfikir murid dan memberi motivasi malah kepada murid untuk melibatkan diri dalam persaingan yang sihat. Syaidah dan Ramlah 2020 menyatakan permainan adalah salah satu kaedah pembelajaran yang mengelakkan suasana bosan di dalam bilik darjah. Okey, akhir sekali kajian ini dijalankan untuk meneroka penggunaan pembelajaran berasaskan permainan digital dalam mata pelajaran sejarah untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Teknik yang dipilih oleh pengkaji merupakan salah satu elemen pembelajaran abad ke-21 di mana murid perlu meneroka sambil bermain bagi menyelesaikan masalah dan meneroka bukti dalam pembelajaran.
Pengkaji membuat bacaan dan meneroka teknik permainan digital umumnya sangat menarik minat murid dan meningkatkan motivasi murid dalam mata pelajaran sejarah di sekolah rendah. Sekian, terima kasih.